Namani Abaye Tada Cetaye Tadiye Ta Amile Da Babe Amile Da Sedam. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur kepadamu Tuhan yang memberi peluang kepada kami, memberi kedamaian kepada kami. Peringati mangsa 13 Mei. Baru-baru ini beredar video seorang ustaz berdoa di tanah perkuburan orang kafir. Perkara itu mengundang pelbagai reaksi daripada orang awam, dan ia berlaku di Malaysia, bukan di Konoha. Adakah boleh orang Islam mendoakan orang kafir di tanah perkuburan orang kafir sendiri? Kita akan share dalam video kali ini, jadi tengok video ini sampai habis agar tidak keliru nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu. Bagi yang tengok video ini, semoga Allah berikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sahabat semua, baru-baru ini beredar di media sosial, khususnya di Facebook dan TikTok, mengenai video seorang ustaz yang membaca doa di tapak perkuburan orang kafir. Seperti apa videonya? Jom kita tengok sama-sama. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur kepadamu Tuhan yang memberi peluang kepada kami, memberi kedamaian kepada kami. Ya Allah yang berkuasa ke atas hati-hati manusia, tautkanlah hati-hati manusia dengan kasih, tautkanlah hati manusia dengan kebenaran, supaya kami ini selesai hidup harmoni, menjaga keturunan kami, menjaga masyarakat kami. Ya Allah ya Tuhan kami serahkan penjagaan kami kepadamu ya Allah. Ya Uncle, nama apa Uncle? Ha? Nama? Nama Pun Chi Seng. Pui Chi Seng. Adik Pun Chi Cheong. Oh, adik Pun Chi Cheong. Okey, Uncle umur berapa sekarang? Sekarang 8 lebih dah, 83. 83. Okey. Ini adik dia mati di berapa? Mati ya 11 ya, itu 40. Berapa bulan itu? 14 lah, 13. Ya, 14 lah. Okey. Dia kena dekat mana? Masa dia kena itu mati. Tembak ya. Tembak. Oh, Tembak. masa tu dia di KL ke mana? Bukan itu Setapak. Setapak. Janganlah berulang lagi lah yang itu perkauman, isu perkauman macam ni lah. Uncle, itu waktu itu jadi teruk you tadi tengok mayat apa semua ramai orang mati lah. Dia tengok. You tak tengok. Oh, Uncle waktu tu dekat mana? Dekat Setapak jugalah duduk. Setapak lah. Oh, tapi duduk rumah lah masa tu. Duduk rumah lah, orang cakap mana tahu kita. Duduk rumah dia. Dia tak nampak itu. Tak nampak dia lah, malah nampak. Okey. Tapi apa perasaan? Takut lah teman. Takut. Peringati mangsa 13 Mei bukan untuk Sahabat semua, daripada video tadi, apa yang kita boleh saksikan, ia adalah majlis memperingati peristiwa 13 Mei di tanah perkuburan Cina. Peristiwa 13 Mei ini ramai orang tahulah, kerana peristiwa tersebut boleh dikatakan ngeri dengan pertemuan antara dua kaum, iaitu Melayu dengan Cina, sehingga menyebabkan kematian. Secara ringkasnya, peristiwa tersebut bermula dengan kemenangan besar daripada parti DAP dan gerakan di sekitar Selangor pada 10 Mei 1969. Makanya DAP dan bangsa Cina ini beraraklah meraihkan kemenangan mereka pada 12 Mei sambil membawa penyapu dengan tanda untuk menyapu ataupun menghalau kaum Melayu pada ketika itu. Dan ada yang juga ahli-ahli daripada DAP ini dalam perarakan tersebut membuat slogan yang menyakiti orang Melayu, terutamanya bila mereka melalui kawasan perkampungan orang Melayu. Bila mana berlaku seperti itu, maka orang Melayu pun inginlah membuat perarakan juga, ingin membalas perarakan tersebut, yang mana perarakan itu mahu dilakukan di bawah kendalian UMNO pada ketika itu dengan tarikh 13 Mei 1969. Dan bila pengumuman itu diketahui, maka ramailah Melayu yang datang daripada Mori, Banting, Perak ikut serta berkumpul awal pagi lagi di pekarangan rumah Menteri Besar Selangor pada ketika itu. Dipendekkan cerita, ketika orang Melayu nak berkumpul dan melalui kawasan Cina, maka mereka dilempar dengan botol kaca dan berlakulah pertembungan sehingga ada yang membawa parang dan keris. Dan mengikut majalah Times, 8 orang Cina terbunuh pada ketika itu.
Maka rusuhan itu pun merebaklah ke beberapa kawasan, sehinggalah pemuda-pemuda Cina ini dalam panggung wayang Odeon memaparkan iklan di skrin untuk orang Cina yang berada di panggung wayang itu untuk keluar. Hanya orang Melayu sahaja yang tinggal. Maka pemuda Cina ini pun dan membakar panggung tersebut. Dan pada kejadian itu hampir seluruh penonton di dalam panggung tersebut mati dalam keadaan yang sangat mengerikan, termasuklah 2 askar. Dan dilaporkan Hospital Kuala Lumpur menerima 80 orang mati pada rusuhan pertama. Maka pada hari 13 Mei itu, perintah berkurung pun dilakukan 24 jam. Sesiapa pun tidak boleh keluar rumah. Kalau keluar memang akan kena tembak. Maka yang daripada itu ada orang Cina yang mati kena tembak disebabkan melanggar arahan. Sesudah kejadian yang semakin panas, dikatakan tentera Sabil daripada Sungai Manik hendak datang ke Kampung Baru. Tentera Selempang Merah daripada Muar dan Batu Pahat juga nak datang ke Selangor untuk membantu, tetapi disekat oleh polis. Dan keadaan itu tidak merebak dengan lebih besar lagi dan dapat dikawal oleh polis dan tentera, sehingga kejadian itu tidak mengorbankan lebih banyak nyawa. Dan sebelumnya peristiwa tersebut hanya berlaku di kawasan Selangor dan juga Kuala Lumpur. Adapun negeri-negeri lain seperti Pahang, Pulau Pinang, Kelantan dan lain-lain tidak ada berlakunya rusuhan kaum. Dan mengikut laporan peristiwa tersebut dikatakan adalah ada unsur politik. Meskipun begitu, angka korban secara tidak rasmi ialah Melayu 86 orang, Cina 342 orang dan lain-lain 3 orang. Jadinya video yang kita saksikan tadi ialah memperingati mangsa peristiwa 13 Mei oleh orang-orang Cina di kawasan perkuburan Cina yang berdekatan dengan Hospital Sungai Buloh. Untuk pengetahuan sahabat semua, sebenarnya kuburan ini dah lama terbiar, tetapi pada tahun 2017 ia kembali dipelihara dan diperingati. Dan tahun ini majlis memperingati 13 Mei dilakukan di kawasan perkuburan tersebut dengan dihadiri oleh keluarga dan dikendalikan dengan bacaan doa daripada beberapa agama, antaranya Buddha, Kristian dan lain-lain, dan termasuklah juga orang Islam, iaitu ustaz tadi yang kita dengar bacaan doanya. Secara umumnya sifat manusia mengingati keluarga mereka yang dah pergi selama-lamanya, tetapi ada perkara yang mengundang kerisauan orang ramai. Pertama sekali dapat kita lihat pada video tadi ialah fahaman pluralisme cuba dinormalisasikan dan juga fahaman liberal. Pluralisme ni merupakan fahaman yang menghargai adanya perbezaan dalam suatu masyarakat. Dalam konsep pluralisme, semua kelompok-kelompok yang berbeza ni memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada yang mendominasi maupun menguasai antara kelompok. Semua manusia sama dan semua agama sama. Tapi sahabat semua, anggapan bahawa semua agama adalah sama, iaitu pluralisme, tidak dibenarkan dalam Islam. Dengan kata lain, Tuhan kita yang Muslim ini tidak sama dengan Tuhan agama yang lain. Macam mana Tuhan kita sama dengan mereka? Sedangkan mereka mensyirikkan Allah dan menyembah berhala dan sebagainya. Dan juga Al-Quran sebenarnya telah pun membataskan, telah pun membezakan yang agama Islam ini dengan agama-agama lain tidak akan pernah sama. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagi kami agama kami, tidak sama. Adapun toleransi dan harmoni itu menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menjaganya dengan pelbagai kaum, dengan pelbagai agama. Makanya perkara tadi itu perlu diperbaiki. Kita berbalik kepada persoalan, apakah hukum orang Islam mendoakan orang kafir yang dah pun mati? Sahabat semua, kalau setakat orang Islam berziarah ke kubur non-Muslim ataupun orang kafir, itu adalah harus. Adapun kalau mendoakan orang yang mati itu dah dijawab pun oleh para ulama, iaitu orang Islam tidak boleh mendoakan orang kafir yang dah mati. Sebagaimana kata Ustaz Azhar Idrus. Apa hukum doakan pak mertua yang sudah meninggal? Dia bukan Muslim. Dengar molek. Orang kafir yang telah mati, kita tak boleh doakan dia tu Allah ampun, tak boleh. Yang boleh kita doakan orang kafir supaya Allah beri hidayah kepada dia, ataupun beri rezeki kepada dia, boleh. Adapun beri keampunan, tak boleh. Batu orang nak semayang ajak orang kafir, dia minta tu imam solat ajak. Apa hajatnya? Tak lah, saya mau niaga sini, tamu bagi jadi ada bala lah, itu bala-bala tak ada lah. Jadi boleh tak? Harus. Tak salah. Yang tak bolehnya benda-benda yang haram, ataupun dia mati dah minta Allah ampunkan dosa, tak boleh. Daripada ucapan Ustaz Azhar Idrus tadi, kita dibolehkan mendoakan orang kafir yang masih hidup agar dia dapat hidayah dan mendoakan kepada kebaikan semasa hidupnya juga adalah harus. Mufti Dr. Zulkifli Al-Bakri juga mengatakan daripada Ibnu Katsir, Allah Subhanahu Wa Taala tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu, seperti kaum wanita dan orang-orang yang lemah di antara mereka. Allah hanya melarang kamu bersahabat dengan orang-orang yang telah pun melancarkan permusuhan terhadap kamu, kemudian mereka memerangi dan mengusir kamu dan membantu mengusir kamu, yaitu orang-orang Islam.
Adapun daripada video yang Ustaz tadi berdoa di perkarangan kuburan Cina, kita tidak dapat mendengar doa tersebut secara keseluruhan. Tetapi apa yang saya dapat simpulkan, doa tersebut mengenai kasih sayang. Ustaz tadi mendoakan orang-orang yang masih hidup untuk saling hidup harmoni dan diberikan jalan kebenaran. Saya tidak pasti dia ustaz ataupun bukan, tapi gayanya memang macam ustaz. Cumanya perilaku seperti itu, berdoa di perkarangan kuburan orang kafir, mengundang fitnah dan lebih kepada nak menormalisasikan fahaman liberal dan pluralisme. Harapnya jabatan agama dapat memberi pencerahan yang lebih baik agar tidak berlakunya pelbagai andaian dan kesalahfahaman bagi orang awam seperti kita. Sahabat semua, sebenarnya mendoakan orang kafir yang tidak beriman semasa hidup mereka pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana doa Rasulullah ketika peristiwa di Taif, yaitu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, yang bermaksud, ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Maka kita mendoakan agar mereka yang tidak tahu agama Islam ni mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada video tadi juga kita dapat tengok waris keluarga menceritakan sedikit sebanyak mengenai keluarga mereka dan berharap perkara itu tidak berlaku lagi. Sebagai rakyat Malaysia, sama-samalah kita doakan agar Malaysia terus aman, damai dan masyarakat dapat hidup dengan harmoni. Dan sebagai orang Islam, kita menghormati agama lain, tapi dalam masa yang sama, hak kita juga sebagai umat Islam perlulah dijaga. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semua, juga kepada umat Islam yang dah pergi dahulu daripada kita dalam peristiwa tersebut. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, like dan komen pendapat anda di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.